Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. Allah taqabbal as-salat wa du'a wa ila arwahi sadatina ahli al-kitab Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa Ali bin Abi Thalib wa Fatimah az-Zahra wal Hasan wal Husain wa sa'ir ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahli al-bait wa atba'ihi. إلى أرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويفرج على المسلمين واختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير لطف وعافية وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم والتعليم وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Bersama dengan seperti khusus surah Allah dan kuasa tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita melahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia iman dan Islam kita berada di sisi Allah pada subuh Ahad ini, dan kita mendirikan salat fardu subuh secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan. Daripada kita celik mata, segala kita pecah mata, celik mata kembali. Alhamdulillah, kita dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada lagi pada tahun baru 2022 Masehi. Mudah-mudahan pada tahun ini bertambahlah keamalan ibadah kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man tala umrihi wa hasuna amaluhu, wasyarrukum man tala umrihi wa su'u amali. Sebaik-baik kamu orang yang panjang usianya, wa hasuna amaluhu, dan baik pula amalannya. Dan seburuk-buruk kamu orang yang panjang usianya tapi buruk pula amalannya. Auzubillah. Tuan-tuan, alhamdulillah, bertambahnya tahun bermaksud adakah kita bertambah umur? Dia bertambah umur untuk dekat dengan kematian. Itu kena terima hakikat. Bertambahnya tahun, bertambahlah perjalanan kita untuk dekat dengan kematian. Bukannya bertambah tahun umur kita semakin makin lama makin panjang, tidak. Tapi sebenarnya dekat dengan kematian. Cuma kematian itu dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pengetahuan makhluknya. Ada malaikat pun tidak mengetahui bila kata hari kematian. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita panjang usia kita, amal ibadah kita lagi baik, tuan-tuan. Kalau sebelum ni memang kita ada kurang, maka tahun ini kita berazam untuk istiqamah dalam ibadah, walaupun kurang, berusaha dalam mencari rezeki dengan penuh kesungguhan, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan keluarga, dengan sesama manusia. Itu yang kita minta. Dan kalau kita telah melepasi usia 40, semua dah lebih usia 40, ada yang belum baru masuk 40. Dalam Al-Quran, surah Al-Ahqaf, tuan-tuan, surah Al-Ahqaf, boleh buka muka surat yang ke-15 dan carikan muka surat bukan ke-15, pada ayat yang ke-15 surah Al-Ahqaf kan, dekat situ ada disebutkan hatta idza balagha sa'yahu 40 sanah. Bila kamu telah sampai umur 40 tahun, hatta idza balagha ashaddahu wa balagha 40 sanah, sampai usianya 40 tahun. Saat saya tidak 50 tahun, macam mana? Tak apa, ini termasuk dalam orang yang dalam melepasi usia 40 tahun. Maka berdoalah dengan doa. Dalam ni ada doa, dalam surah tu ada doa kan, qala rabbi auzi'ni
an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahu akbar. Kadang kita terlepas pandang. Ni umur usia 40 tahun ini, bacalah doa yang diajar oleh disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Qala rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni an ashkura, ilhamkan daku supaya tetap bersyukur, ni'mataka allati an'amta 'alayya, akan nikmatmu yang engkau kurniakan kepadaku, dan wa 'ala walidayya, dan kepada kedua ibu bapaku, wa a'mal salihan tardah, supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang engkau redai, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Wa aslih li fi dzurriyyati, apa yang kita lakukan kebaikan ni tuan-tuan, kita mohon mudah-mudahan kebaikan kita lakukan ni dia akan turun kepada zuriat kita, anak kita, cucu kita, mudah-mudahan masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam tunduk kepadamu. Kalau kita dah melepasi usia 40 tahun, banyakkan doa ini. Kerana pada usia 40 tahun itu biasanya kenikmatan Allah beri kepada orang yang lebih daripada sebelum. Kan, dari segi ekonominya, dari segi spiritualnya, dari segi fizikalnya, usia 40 tahun ini kebanyakannya mendapat nikmat yang lebih. Maka dekat situ dianjurkan kita untuk banyakkan berdoa sekali, satu hari sekali itu berdoa lah dengan doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan untuk diri saya dan untuk kita semua, insya-Allah. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas dalam satu riwayat berkata, saya baca, barang siapa yang mencapai usia 40 tahun dan amal kebajikannya tidak nampak dan tidak dapat mengalahkan amal keburukannya, maka hendaklah dia bersedia ke neraka. Tuan-tuan, mudah-mudahan umur 40 tahun ini amal kebaikan banyak daripada amal keburukan. Itu kena kita yang tahu sebanyak mana, sejauh mana kita punya amal ibadah. Kalau sama je, tak ada meningkat-ningkat, tidak ada pertambahan. Tapi kalau kita rasa tahun ini insya-Allah kita akan buat yang baik, lebih baik dari tahun lepas, mudah-mudahan dorongkan ke dalam syurga. Tapi kalau makin lama makin teruk pula. Dulu okey, tahun ni makin kurang pula amal ibadah. Banyak leka misalnya, banyak ataupun lawa misalnya banyak, nauzubillah min zalik, maka dibimbangi takut kita ke lorong ke neraka. Allahu akbar. Untuk saya dan kita semua, tuan-tuan, mudah-mudahan nasihat untuk saya pada pagi ini. Insya-Allah kita sambung daripada kitab Fiqhul Minhaji, tuan-tuan. Kita masih bicara tentang janaiz, atau pengurusan jenazah. Buka tajuk apa tu, tajuk muslah saya tak pasti pula. Yang ini pada arkanul janaiz, rukun jenazah tu. Yang ketiga iaitu, yang kedua iaitu mengkafankan. Minggu lepas tentang memandikan, ini mengkafankan. Kafan, baik. Kafan ni kalau orang Melayu, kalau kafan dia maksudnya apa? Membungkuslah, membalut jenazah. Tapi kalau orang Indonesia, kafan tu apa maksudnya? Bila dia masa belajar dulu, lepas tu nama tu banyak orang Indonesia kan, oi kapan kau nak pergi sana? Kapan? Kapan tu bagi dia bila kan? Bila? Kita kapan? Dia kapak kan? Tapi sebut tu cakap kapan tu. Baik kan? Mengkafankan, sekurang-kurangnya cara mengkafankan yang dituntut ialah mayat dibalut dengan selai kain yang menutup seluruh badan dan kepalanya sekiranya dia tidak berada dalam keadaan berihram. Yang wajib, yang diwajibkan ialah pakaian atau kain yang menutup aurat menurut pendapat yang lebih asah. Okey. Paling kurang
paling kurang untuk mengkafankan jenazah ni paling kurang dah tak ada ni. Misalnya tak ada harta, tak ada kain, hanya paling kurang selai kain bungkus begitu saja. Itu paling kurang menutup auratnya. Hak bagi jenazah itu hendaklah dia menutup aurat tu paling kurang. Ya. Macam apa tu mandi jenazah, mandi wajib juga kan. Paling kurang ta'mimul badan. Paling kurang ratakan air seluruh badan. Begitu juga jenazah paling kurang hendaklah dibalut, hendaklah dikafankan dengan sehelai. Itu paling kurang. Misalnya tak ada dah, semuanya miskin, kat penduduk tu tak ada kain, kan ada kain untuk mencukup pakaian harian, jadi tak ada. Maka jangan ditinggalkan begitu. Paling kurang sehelai kain memadai, itu paling kurang. Kemudian cara yang sempurna ialah sekiranya mayat tersebut lelaki. Tapi kalau jenazah yang berihram, maka tidak berada dalam keadaan tidak ditutup kepala nanti yang dibicarakan. Seperti mana orang yang berihram ketika dia hidup. Cara yang sempurna ialah, ini bagi yang sempurna, sekiranya mayat tersebut lelaki maka dikafankan dengan 3 kain putih, setiap satu berukuran dengan kadar panjang mayat dan lebarnya kira-kira boleh membalut seluruh badannya. Makruh dikafankan dengan selain kain putih. Makruh dikafankan selain kain putih. Misalnya tengok walaupun di waktu hidup kita ni ada darjat, ada yang peringkat atas, ada yang orang bawah, mungkin pemimpin, mungkin besar, mungkin raja, dan kita ni orang bawah, orang miskin. Tapi bila sampai waktu jenazah, semuanya sama tuan-tuan. Tak ada, walaupun dia raja, tak ada juga kena balut dengan kain kuning, putih juga. Jadi tidak ada. Makruh kalau dia berwasiat, aku mati besok ni kau balut dengan kain yang mahal sikit. Ada juga. Maka kalau wasiat itu dia berkaitan dengan hukum, maka tidak diharuskan menunaikannya. Misalnya kalau dia wasiat memang kain putih, itu memanglah. Tapi kalau wasiat, aku wasiat kalau meninggal besok kafankan dengan kain sutera supaya lembut sikit rasa. Misalnya kan, maka berkaitan dengan hukum makruh. Kalau selain itu maka tak perlu ditunaikan. Wasiat yang berkaitan dengan hukum yang bercanggah tidak diharuskan. Makruh dikafankan dengan selain kain putih. Juga makruh dikafankan dengan sesuatu yang menyerupai baju kemeja atau menutup kepalanya dengan sesuatu menyerupai serban. Ini kalau dia jenazah tu, maknanya dia kalau dia meninggal tu dengan pakaian dia pakai baju. Saya nak pakai baju saya ni, jubah saya ni, ini dikafankan. Dia makruh je, makruh juga. Makruh. Okey. Kalau kita ni belajar secara teori, kalau dia ada amali tuan-tuan, kan baru kita nampak bagaimana nak berapa lapisan, 3 lapisan untuk jenazah. Okey. Memang benda seperti ini kita jarang tuan-tuan. Atau kalau berlaku kematian, kadang-kadang kita tak terlibat. Kita tahu kita nak datang salat saja, jarang kita dapat mengurus. Jadi ilmu ni kadang-kadang memang kita tak tahu. Kita belajar, tapi tak tahu bagaimana nak melaksanakannya. Kalau kita lah misalnya, bagaimana kita cari ialah, tapi yang penting ada orang yang untuk menguruskan. Kalau tidak, berusaha memadai kita membantu. Okay, tapi sebagai orang Islam dia wajib tahu tentang ilmu jenazah, urusan jenazah. Baik. Makruh dikafankan dengan kain selain warna putihnya tuan-tuan. Juga makruh dikaitkan dengan sesuatu yang menyerupai baju. Maknanya pakaian seperti baju lah, bukan kain baju, atau menutup kepalanya seperti menyerupai serban. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya yang bermaksud Rasulullah SAW telah dikafankan dengan 3 helai kain kapas suhuliyah yang putih, tidak ada padanya baju dan serban. Dia kalau jenazah tu bukannya serban yang kita pakai ni, kita balut waktu dia meninggal tu, dijadikan kain daripada kain kafan itu seperti serban kan bagi orang lelaki yang ditutup seperti ini kan. Itu lain. Itu memang kain putih. Ini serban. Memang serban bukan daripada kan, dijadikan dibalut dengan serban, pakai serban besar ni.
Maksud kain kapas suhuliyah ialah kain putih dan bersih yang hanya diperbuat daripada kapas. Selain daripada kain berwarna putih, maka sunat juga diletakkan kapas-kapaskan. Sebelum diletakkan jenazah, diletakkan kat gulung kapas. Sebab itu kalau menjual gulung set jenazah tu kan dia dah siap lengkap. Dia siap lengkap. Jadi memang tu kena buat. Kemudian setiap kapas itu diletakkan di bahagian sendi-sendi dan juga anggota sujud kan dibalut. Tuan yang pengalaman tahu. Dan bersih hanya dapat juga. Ada ulama menyatakan kalimah suhuliyah adalah dinisbahkan kepada sebuah daerah yang terletak di Yaman. At-Tirmizi dan lainnya meriwayatkan dari bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam albasu min thiyabikumul bayad fa innaha khairul thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaian kamu yang berwarna putih. Sebab itu di antara pakaian sunnah. Solat ni sebenarnya warna putih. Pertama pada hari Jumaat kan sunnah pakai warna putih. Tapi warna lain pun tak mengapa. Kerana warna ini disukai oleh Nabi SAW. Ketika berperang Nabi pakai serban hitam. Pakai hitam. Sesungguhnya ia adalah sebaik-baik pakaian, dan kafanlah dengannya orang yang mati di kalangan kamu. Sekiranya mayat tersebut perempuan, sunat dikafankan dengan 5 helai kain putih, iaitu sehelai kain sarung yang menutup daripada pusat sehingga badannya ke bawah. Yang kedua, sehelai kain yang menutup kepalanya. Yang ketiga, sehelai baju yang menutup daripada atas badannya hingga kurang sedikit daripada kain sarung. Dan yang keempat dan kelima, ini 2 helai kain yang dibalut di seluruh badan. Dia kena ada amali nampak kan. Kalau tak, kita tak nampak bagaimana masuk pakaian itu. Apa tu, balut macam mana tu. Dia kena ada amali baru kita nak nampak bagaimana lapisan tersebut. Sebab kalau kita faham, kalau kat sini sarung, itu sarung menutup, sarung ini kain sarung, kemudian selai kain menutup kepala. Macam mana pula selai kain? Dia adalah pakaian daripada 5 lapisan itu dibalut dijadikan pakaian dia. Daripada 5 tu bukan dia buat pakaian luar, pakaian daripada kain kafan tu tadi. Kalau ada buku apa, kalau tuan-tuan ada buku Indahnya Bersyariat yang dikarang oleh almarhum Datuk Ismail Kamus tu kan, Indahnya Bersyariat tu, itu lengkap. Kalau tuan-tuan ada tu kan, tadi kat situ memang lengkap. Dia saya tengok gambar urusan jenazah dia, mandi dia tunjuk gambar. Tunjuk gambar. Dalam ni kita baca saja, tunjuk gambar, satu apa, dua bagaimana menengok, itu lengkaplah. Boleh jadi panduan. Buku tu bagus. Dia singkas, tak banyak, tak ada ni. Yang penting punya poin-poin saja berserta dengan gambar. Yalah, kadang-kadang kita tak nampak. Macam tahun 4 atau kata 4 kata 5 belajar haji, bukan belajar haji. Apa tu, sa'i kan, Safa Marwah. Orang tak nampak mana Safa Marwah itu kan. Lari ke mana ni? Tak nampak Safa Marwah. Apabila ada praktikal di sekolah, ni dibuatkan bentuk Kaabah, kemudian ini lari, baru nampak. Kalau dekat terus lari Safa Marwah, kemudian tawaf macam ni, bagaimana dia tak nampak. Sebab itu pun ada ibadah-ibadah yang kena dengan mesti ada amali yang orang nampak. Walau bagaimanapun sebelum nak ada amali mesti dia belajar dahulu. Dia mesti tahu teori, kemudian dia dah nampak gambaran, dan bila ada amali lagi dia akan mantap, dia akan kuasai. Ini berdasarkan riwayat Abu Dawud dan lainnya, yang bermaksud Nabi SAW tidak memerintahkan supaya anak perempuan baginda iaitu Ummu Kalthum dikafankan dengan keadaan yang sedemikian. Supaya anak perempuan baginda Ummu Kalthum dikafankan dengan keadaan yang sedemikian. Maka perbuatan melakukan jenazah perempuan itu diambil daripada ajaran Nabi SAW ketika mengkafankan anak baginda Ummu Kalthum. Maka begitulah sampailah kepada hari ini. Ini sekiranya mayat tidak berada dalam keadaan ihram. Sekiranya mayat berada dalam keadaan ihram, maka wajib dibuka kepalanya. Maknanya tak ada bungkus kan? Dia wajib dibuka. Memang begitu. Bagaimana dengan hadis yang dia menceritakan tentang seorang lelaki yang mati dalam keadaan ihram lalu dipijak oleh untanya kan?
2 minggu lalu kan ada hadis dalam ni. Manakala hukum membuka muka mayat perempuan yang berada dalam keadaan berihram, samalah hukumnya dengan kepala mayat lelaki. Ini bagi khusus orang yang berihram, itu dimulakan bagi mereka yang berihram yang meninggal. Maka begitulah cara perlaksanaannya. Tapi dekat Malaysia ni tak ada lah, sebab kita tak ada nak ihram dekat Malaysia kan. Biasanya dekat sana berlaku musim haji kan, umrah ke, bukan orang yang ramai dia meninggal waktu dia berihram. Maka begitulah cara pengurusannya. Kalau musim haji tu tuan-tuan dulu bila musim haji kalau tengok kat TV tu setiap hari tu ada jenazah diusung tu tak. Soalan malam bayi dan bulan siapa yang dapat ialah meninggal di Mekah sana tu tuan-tuan, satu kemuliaan yang Allah pilih. Ada cikgu saya luar cikgu Bahrain, Ustaz Muhammad, dia pergi umrah je umrah tapi meninggal waktu di umrah, di kubur dekat sana subhanallah. Itu pilihan Allah masing-masing. Dan Allah sebut dalam Al-Quran ada 5 perkara yang kita tidak tahu kan. Dalam surah Luqman tu kat hujung tadi, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri ma za nafsun taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Yang kelima tu wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kamu tak tahu kat mana kamu akan dikebumikan. Itu tak tahu itu. Ada orang dekat Malaysia tapi jenazah tempat lain. Ada orang tempat lain jenazah dekat Malaysia. Itu kita tak tahu. Allahu Akbar. Wajib menggunakan kain kafan daripada jenis yang diharuskan bagi mayat memakainya sekiranya dia hidup. Macam mana tu? Bukan jenazah tu kan hidup. Maknanya kalau waktu dia hidup, pakaian dia. Kalau orang lelaki, maka pakaian orang lelaki itu tak boleh pakaian sutera. Okay? Contohnya begitu. Tapi orang perempuan pun tak boleh juga waktu dia meninggal. Oleh itu tidak harus dikafankan mayat lelaki dengan kain sutera. Memang tak boleh walaupun dia wasiat. Sebab itu hukum bukan hukum kerana waktu tu kain apa pun mahal macam mana pun tak ada nilai. Itulah seperti mana kita lahir disambut dengan kain putih, maka begitulah bila kita akhir hidup di dunia disambut juga ataupun dengan kain dalam kain warna putih. Allahu Akbar. Tuan-tuan kita baca tentang kisah urusan jenazah ni. Sepatutnya kapas yang di atasnya diletakkan sejenis ubat atau kapur diletakkan pada bahagian-bahagian mayat berlubang. Mayat yang berlubang, maknanya tempat-tempat yang berlubang lah, hidung, di telinga, pusat, di kubur dan kubur. Di atas diletakkan sejenis ubat atau kapur diletakkan pada bahagian-bahagian mayat yang berlubang dan anggota-anggota sujudnya. Kain-kain kafan yang membalutnya sepatutnya diikat dengan perca kain. Maksudnya kain daripada kain kafan itu kan dikoyakkan ujungnya untuk jadikan kain, ikat tali lah. Kemudian dibuka kembali ketika di dalam kubur. Ini tentang mengkafankan jenazah. Kalau dalam keadaan sekarang ni betul berlaku ialah pandemik kan, maka terkeluar daripada cara pengurusan seperti ini kan. Terus dibungkus dengan plastik hitam atau plastik biru terus. Memang begitu. Maka zaman Nabi tak ada. Lalu ulama berijtihad bagaimana nak menguruskan. Maka begitulah berdasarkan ijtihad, yakni fatwa berdasarkan hujah daripada orang-orang alim, berdasarkan hukum-hukum asas dia. Maka begitulah demi menjaga kemudaratan daripada merebak, maka begitulah. Itu juga HIV kan, tak nak memandikan jenazah tersebut pun ada kena bersarung. Tapi kalau yang COVID ni lagi teruk kan, tayamum saja tak boleh kan. Tayamum itu pun termasuk dalam itu, tak boleh nak berhadapan bagi mereka yang menguruskan. Itu satu ilmu bagi mereka untuk yang menguruskan pada zaman COVID ni. Baik, selesai tentang mengkafankan. Kita masuk menyembahyangkan ataupun solat ini. Ini rukun yang wajib bagi jenazah, ada 4 yang mesti. Mesti mandi, mesti mengkafankan, kemudian yang ketiga menyembahyangkan. Baik, saya dah sebut 2 minggu lepas kan, apa tu kedudukan ataupun status jenazah, kategori jenazah, syahid,
syahid dunia akhirat, syahid dunia, kan? Dalil disyariatkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sedih dengan kematian An-Najashi. Baginda keluar menuju ke tempat sembahyang, lalu baginda mengatur saf mereka para sahabat dan bertakbir dengan 4 kali takbir. Ini cara sembahyang. Sembahyang tidak sah melainkan selepas mayat dimandikan. Selepas mayat dimandikan, walaupun kita tahu ada jenazah, tapi selagi belum diuruskan mandinya, maka tidak sah kalau didirikan salat. Cara mendirikan sembahyang ialah yang pertama, bertakbir dengan takbiratul ihram dalam keadaan berniat sembahyang ke atas mayat. Cara berniat ialah terlintas di dalam hati bahawa dia sembahyang dengan 4 takbir ke atas mayat sebagai fardu kifayah. Ini niat, kan? Pertama, jenazah lelaki. Kedua, jenazah perempuan. Yang ketiga, jenazah kanak-kanak lelaki. Yang keempat, jenazah kanak-kanak perempuan. Yang kelima, jenazah lebih daripada 1. Itu semua itu berbeza, kan? Biasanya kita yang nak mendirikan jenazah, kita akan tahu siapa yang meninggal. Kalau lelaki, niatnya lain. Kalau perempuan, lain. Jangan kita batai semuanya, kan? Kena tahu, kan? Kita belajar. Kami masuk sini kata 1 dulu sekolah baik kari, tuan-tuan. Kalau sekarang ni ada orientasi, kan? Kat sana dulu, masuk je 2 minggu tu, kami budak-budak bawa masuk tu, dia suruh hafal tahlil, hafal doa tahlil, dia suruh hafal jenazah, suruh ke jenazah dan doa sekali. Tak dapat, kena pukul dengan setiadah. Itu pengalaman, kan? Tak macam ni, tak tahu punya orientasi dulu itu. Kenapa kena ni? Rupanya kalau agama ni, orang dekat kampung, mereka orang-orang kampung ni kadang-kadang setiap minggu ada baca buat tahlil, dipanggil. Jadi budak-budak ni lah kena baca. Jadi siapa tak dapat hafal, dia tak boleh pergi ke duri. Siapa tak dapat hafal, dia tak pergi solat jenazah. Sebab masa tu kalau solat jenazah ni semua berebut, kan? Kenapa? Kalau tu Amin tu datang mesti. Tak suka budak-budak. Orang tu Amin tu kadang-kadang kat situ, kan? Orang tu Amin ni, kan? Boleh lah. Imam tengah baca Amin, kemudian ada waris dia, dululah dia sampul siapa. Kita yang baca doa dekat belakang ni sampai dekat aku ni, imam kalau baca pendek ni, kan? Tak dapat ni, kan? Budak cepat-cepat nak, kenapa nak sah depan? Kata sah depan dapat dulu, nanti dia bagi. Jadi dia bagi kat imam, dia bagi belakang, bagilah bantu. Ada kawan tu, sampai je habis imam, alhamdulillah rabbil alamin. Allah dia tak sampai lagi kat aku, kan? Tunggu dulu. Dah dapat, belum dapat je. Dah buka, kan? Suka, kan? Siapa tak hafal, tak tahu rukun, tak tahu cara solat, jangan pergi. Abang kata begitulah, sampailah sekarang. Rupanya itu dia punya tarbiyah dia. Apa-apa. Kenapa? Jadi waktu tu kenapa lah, kan? Tuhan telefon memang. Yelah, tu cara dahulu lah. Kampung mungkin tuan sekarang tidak tahu, kan? Kalau orientasi sekolah bagaimana, tidak tahulah. Baik, kalau mayat lelaki, ni kena niat ni. Niat ni macam kita nak niat solat jugalah. Kemudian apabila kita nak solat, walaupun solat jenazah wajib apa? Wajib berwuduk. Jangan solat jenazah tak apa pun, tak payah wuduk terus dia masuk. Sama seperti solat kita biasa. Kalau nak solat jenazah mesti tutup aurat. Tak bolehlah surah pendek, terus naik terus, kan? Kemudian mesti bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Mesti berwuduklah. Tak bolehlah terus lain lagi terus dengan wuduk, tak ada. Baik. Dalam fiqhul awlawiyat, baik, wuduk ni kadang kerana satu perbuatan tu tiga kali, kan? Waktu itu fiqhul awlawiyat itu diperlukan. Bagaimana? Apabila haid sedikit, kolah tak ada, jenazah dah ada, orang ramai, maka apa yang perlu ketika kau wuduk? Waktu itu kita hanya perlu basuh sekali saja, kan? Basuh sekali, tak perlu 3 kali. Dengan syarat sekali yang basuh itu kita yakin bau sempurna. 2, 3 itu adalah sunat. Ini semua basuh 3 daripada umur. Ni orang beratur ni, tak solat jenazah. Kita baru 2 kali. Ambil yang wajib dan basuh sekali bagi mempercepatkan wuduk supaya ni. Kalau ramai, ada
bola, pipe banyak tak ada masalah. Ini pipe 2, ini beratur. Contoh dekat rumah kan. Lepas tu kita pun komo-komo, busuk hidung. Allah lamanya kan. Dia azan nak sembahyang berapa minit je kan. Waktu itu kefahaman dalam fiqh diperlukan. Maknanya sekali basuh muka, sekali tangan kiri, terus cepat. Begitu. Kita kena faham. Bercara niat ialah terlintas dalam hati, memang keadaan. Kalau lagi usalli ala hadal mayyit arba'a takbiratin, fardhu kifayatin. Ada disebut dalam kitab fardhu itu dah cukup, tak sebut kifayah. Tapi kita dah diajar, dan dalam surah Yasin tu biasa kat belakang tu kan tuan-tuan ada cara urusan jenazah kan. Usalli ala hadal mayyit arba'a takbiratin, dengan arba'a rakaatin. Kena sembahyang 4 rakaat sujud rukuk semua kan. Pak pun jenazah. Arba'an takbiratin, 4 kali takbir. Baik itu ada solat, dia tidak ada perbuatan, ada bacaan. Ada solat, ada bacaan, tak ada perbuatan. Ada solat, tak ada bacaan dan tak ada perbuatan. Solat kita ni biasa, ada bacaan, ada perbuatan. Solat yang ada bacaan, tak ada perbuatan apa? Solat jenazah, bacaan saja, perbuatan tak ada. Maknanya tidak ada rukun. Rukun apa? Tidak rukuk, tidak ada sujud, tidak ada sujud, itu tak ada. Kemudian ada solat, ada perbuatan tapi tak ada bacaan. Siapa? Itu solat orang yang bisu. Dia boleh buat tapi dia tak boleh buat. Itu untuk itu namanya solat ada perbuatan, tidak ada percakapan, tak ada bacaan. Kemudian ada solat tidak ada perbuatan dan tidak ada bacaan. Apa dia? Itu solat orang yang disalib dan bisu. Orang yang bisu kemudian disalib, maka dia nak solat, maka tidak ada perbuatan dan tidak ada bacaan. Itu kategori. Adapun kita ni semua biasa ada bacaan dan ada perbuatan. Baik. Pun nanti kalau ada amali tu. Kemudian kalau solat perempuan ala hadihil mayyitati. Kalau kanak-kanak lelaki hadat tifli. Kalau kanak-kanak perempuan hadiyat mayyitatin tiflati. Tiflun kanak-kanak lelaki, tiflatun kanak-kanak perempuan. Kalau ramai lebih daripada 1, misalnya 10 kan keluarga meninggal yang terlanggar, bukan tuan kan? Lori tu kan habis direbuh dengan tukang-tukang betul pun habis disapu tu kan 10. Ramai sekali. Bagaimana? Maka ni ada lelaki, ni ada perempuan, ada kanak-kanak, ada bagaimana? Ambil sekali iaitu haula'il mauta. Salli ala haula'il mauta. Seluruh jenazah. Tak payah nak sebut yang kanak-kanak lelaki, ada perempuan, ada dewasa pula, ada perempuan kan. Banyak nak sebut tu tidak. Terus sekali harum. Sebab dia lebih daripada 1. Begitu caranya. Usalli ala haula'il mauta. Saja aku sembahyang ke atas mereka semua ni jenazah. Bantak dia. Begitulah cara kita tuan. Kemudian kalau kita tak takbir, tak buat tak takbir, boleh ke? Allahu akbar, tegak je tangan bawah. Imam Allahu akbar, makmum Allahu akbar, cakap je tapi tak angkat. Sah tak? Sah lah. Kerana sama macam perbuatan solat. Ini sunat tapi rugilah kita tak angkat kan. Walaupun kita nak tahu tapi tak kena pada tempat. Kita mazhab Syafi'i, maka perbuatan takbir kena lah buat. Allah macam solat biasa. Dan Allahu akbar. Tak ada, kalau solat jenazah tak ada takbir pelik. Semua sama takbir, itulah cara takbir. 4 takbir. Baik, yang kedua, selepas bertakbir, kedua-dua tangan hendaklah tangannya diletakkan ke atas dadanya sebagaimana sembahyang biasa, kemudian baca Fatihah. Okey, macam biasalah. Baca Fatihah. Kemudian Al-Fatihah. Tidak sunat baca doa iftitah. Tak sunat tuan-tuan baca doa iftitah kat solat jenazah, tidak sunat. Hanya baca Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Doa kita tidak sunat. Yang ketiga, apabila Fatihah telah sempurna, dia bertakbir untuk kali yang kedua dalam keadaan mengangkat kedua-dua tangan hingga ke cuping telinga. Macam mana takbir sempurna? Kemudian dia letakkan kembali tangannya ke atas dada. Seterusnya dia membaca selawat dengan mana-mana lafaz selawat. Dan yang paling afdal adalah selawat Ibrahimiyah sebagaimana yang telah disebutkan dalam hukum sembahyang. Apa selawat Ibrahimiyah tu? Ini salat tahiyat tu lah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Ibrahim, Muhammad salli Ibrahim, wa barik ala Muhammad. Begitu. Yes. Dan
tunggulah imam. Allahu Akbar. Dan takbir untuk kali ketiga dan berdoa untuk si mati selepas takbir tersebut. Ini adalah tujuan paling besar sembahyang mayat. Okey. Pada doa yang ketiga ni tuan-tuan, kita baca biasa apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu kan. Tapi dalam ni dia ajar yang jarang yang kita dapat ni tuan-tuan, biasanya daripada surah Yasin. Bukan mungkin orang dulu nak cari panduan bagaimana surah baca dalam solat jenazah, daripada Yasin belakang bukan semua sama, tak ada. Jadi yang ini dalam fiqh ada lain daripada bacaan tersebut sebagai kita tahu kemudian akan diajar sini. Kemudian takbir untuk kali ketiga berdoa untuk si mati. Okey, apa dia? Al-Bukhari meriwayatkan daripada Talha bin Abdullah bin Auf, katanya bermaksud aku telah sembahyang jenazah di belakang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu beliau membaca surah Al-Fatihah, kemudian dia berkata, hendaklah mereka mengetahui bahawa itu adalah sunnah. An-Nasai meriwayatkan dengan sanad yang sahih daripada Abi Umamah bin Sahal radhiyallahu anhu bahawa seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepadanya yang bermaksud sesungguhnya cara sembahyang jenazah menurut as-sunnah ialah imam bertakbir kemudian membaca Fatihah. Selepas takbir pertama secara yang hanya didengari oleh dirinya. Janganlah baca kuat-kuat pula macam solat biasa kan. Amin. Ada macam tu lah. Baca untuk sekadar dirinya saja. Kemudian berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikhlaskan niat ketika berdoa kepada jenazah di dalam takbir-takbir tersebut, kemudian memberi salam dengan perlahan. Okey. Sekurang-kurangnya lafaz ialah ini paling kurang tuan-tuan, paling pendek. Allahumma arhamhu. Ini kalau tak boleh lagi yang lain kan. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunilah rahmatnya, atau Allah maghfir lahu. Itu saja, itu paling kurang tu. Tapi kita kalau paling pendek, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu. Tapi maknanya kalau tak dapat yang tu, paling pendek dia lah. Dua kalimah. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu. Itu saja. Paling sempurna ialah berdoa dengan doa ma'thur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama hendaklah dibaca doa ini. Ini kalau ni yang ketiga kita tak hafal tak mengapa. Memadai Allah maghfirlah. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibana wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi 'ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'ala al-iman. Ya Allah, ampunilah orang yang hidup dan orang yang mati di kalangan kami, orang yang ada bersama kami dan orang yang tiada bersama kami, orang muda dan orang tua di kalangan kami serta lelaki dan perempuan di kalangan kami. Ya Allah, sesiapa yang kamu biarkan hidup di kalangan kami, maka hidupkanlah dia di atas Islam, menghayati ajarannya, dan sesiapa yang kamu matikan di kalangan kami, maka matikanlah dia di dalam keimanan. Surat Tirmizi dan Abu Daud. Kemudian membaca doa kedua yang dibaca selepas doa pertama. Ini dalam rakaat ni, dalam takbir yang ketiga. Habis ni, kemudian takbir yang ketiga. Kemudian baca doa kedua dibaca selepas doa pertama di atas. Allahumma hadha 'abduka wa ibnu 'abdaika. Ya Allah, inilah hamba-Mu dan anak kepada dua hamba-Mu. Jika mayat tersebut adalah perempuan, maka dibaca dengan Allahumma hadhihi amatuka wa banahu wa banatu amatika. Ya Allah, inilah hamba perempuan-Mu dan anak perempuan kepada anak perempuan kepada hamba perempuan-Mu. Kemudian dia hendaklah sembahyang menyambung doa je. Habis tu, lepas tu yang ini, lepas tu panjang. Kharaja min rawahid dunya wa sa'atiha wa mahbubihi wa ahibbaihi fiha ila dhulmatil qabri wa ma huwa laqi. Kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi minna. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairul manzuli bih wa asbaha faqiran ila rahmatik wa anta ghaniyun 'an 'adabik wa qad ji'naka raghibina ilayka syufa'a lahu. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanih wa in kana musii'an fatajawaz 'anhu wa laqqihi bi rahmatika ridha وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه
ولقه برحمتك الأمن من عذاب حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين. InsyaAllah dia keluar, dia telah keluar daripada keselesaan dan dunia. Ini doa ini doa daripada sini. Kharaja min rahim. Doa tu. Dia telah keluar daripada keselesaan dan keluasan dunia, daripada orang-orang yang disayangi dan mengasihinya, menuju kegelapan kubur serta segala apa yang akan ditempuhinya. Dia adalah orang yang menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Engkau yang Maha Esa, dan bahawa Muhammad adalah hamba dan utusan Engkau, sedangkan Engkau lebih mengetahui tentangnya. Ya Allah, sesungguhnya dia telah menjadi tetamu Engkau, dan Engkau adalah tuan rumah yang paling baik. Dia sekarang telah menjadi seorang yang memerlukan kerahmatan Engkau, sedangkan Engkau tidak perlu untuk mengazabnya. Sesungguhnya kami datang kepada Engkau dalam keadaan cintakan kepada Engkau dan menjadi pemberi syafaat kepadanya. Ya Allah, jika dia adalah seorang yang melakukan kebaikan, maka tambahlah kebaikannya. Dan sekiranya dia adalah seorang yang melakukan kejahatan, maka ampunkanlah dia. Berikanlah kepadanya keredaan-Mu dengan sifat rahmat yang ada padamu. Peliharalah dia daripada fitnah kubur serta azabnya. Lapangkan kuburnya, ruangkanlah bumi daripada menghimpit tubuhnya. Berikanlah kepadanya keamanan daripada menerima azab-Mu dengan sifat rahmat-Mu, hingga Engkau menghantarnya masuk ke dalam syurga-Mu. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Ya Allah, doa dia insya-Allah penuh dengan insapan kalau kita dengar tuan-tuan. Baik. Sekiranya jemaah tersebut adalah kanak-kanak, maka doa yang dibaca sebagai ganti kepada doa kedua di atas ialah, ini kalau kanak-kanak lah, kalau lelaki kalau perempuan Allahumma ja'alhu faratan li abawayhi wa salafan wa dhukhran wa 'izatan wa 'andibaran wa syafi'an wa thaqil bihi mawazinahuma wa afriq as-sabra 'ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dahu wa la tahrimha ajrahu. Ya Allah, jadikanlah ia sebagai orang yang mendahului ibu bapanya ke syurga. Allahu Akbar. Khazanah pengajaran dan pemberi syafaat kepada mereka. Beratkanlah dengannya timbangan amal kebaikan mereka. Limpahkanlah kesabaran ke dalam hati kedua mereka. Janganlah Engkau jadikan fitnah kepada mereka selepas kematiannya, dan janganlah Engkau menahan pahalanya daripada dinikmati oleh keduanya. Doa orang masuk yang mendahului kedua ibu bapa mereka, boleh memberi syafaat kepada kedua bapanya kiranya ada kebaikan pada anak tersebut. Doa-doa ini diambil oleh Imam Syafi'i daripada himpunan hadis, dan kemungkinan dia nyebutnya dengan makna tidak dengan lafaz yang asal daripada Nabi. Maka walau bagaimanapun para sahabatnya, ulama-ulama mazhab Syafi'i telah menerima sebagai doa yang baik diamalkan. Mana apa yang ada kita amalkan sekarang tu tidak ada pertikaian, tidak ada perbahasan. Inilah doa yang daripada mazhab Syafi'i, maka kita amalkan. Wallahu a'lam. Sampai sedahulu tuan-tuan, insya-Allah kita sambung lagi. Kalau ini sampai habis itulah mengkapankan, lepas tu ada mengkebumikan. InsyaAllah tuan-tuan, belajar bab jenazah ni mengisahkan kita tentang kematian, yang mana kita tak tahu bila kita akan meninggal. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita tuan-tuan dalam ketaatan. Lepas tu dalam doa dengan Allahumma tawil a'marana fi ta'atika wa ta'ati rasulika wa ja'alna minal muslimin. Ya Allah, panjangkanlah umur kami pada mentaati perintahmu, dan jadi makan orang Islam yang beramal dengan Islam, insyaAllah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar daripada ilmu urus jenazah ini. Dapat kita sambung lagi seterusnya mengkebumikan. Habis dah insyaAllah. Untuk mengiringi jenazah, lepas tu habis mengiringi jenazah last sekali. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang kurang yang lemah daripada diri saya. Mudah-mudahan dapat berkat ilmu yang diperoleh pada pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri unta wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuq kulla halalan daima wa aqilna atqiya ulama.
عذاب الخير ونوفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقض الرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر وأنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى مصاب الغرب. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل ممن خالف أمرك وعصى. صلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.